Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya dan barisan pembentang yang lain akan membuat perkongsian maya berkenaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yang dikenali sebagai KPPB. Untuk makluman, kumpulan ini terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan iaitu Nur Farisha Alia, Nur Fazril, May Nazhatul Shima, Anis Afika dan saya sendiri, Siti Nur Sarah. Seterusnya, merupakan serba sedikit tentang kursus-kursus yang di KPPB, iaitu kursus EDUP 3053, Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran pelbagai teknologi dalam PDP serta menguasai kemahiran merancang, memilih, menghasil dan menilai media pengajaran dengan cekap. Seterusnya, kursus BMMB 3063, Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kursus ini berfokuskan teori huraian bahasa, teori pemerolehan bahasa, pengaplikasian pelbagai strategi, kaedah dan teknik PDP bahasa, pengaplikasian pengisian kurikulum, pendidikan keselamatan jalan raya dalam PDP Bahasa Melayu dan pengaplikasian strategi PDP dalam simulasi pengajaran modular bertema. Seterusnya, kursus BMMB 3073, Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kursus ini menghuraikan pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis berdasarkan DSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah, penghasilan BBM bersumberkan TMK, penulisan RPH, dan pengaplikasian pengajaran kemahiran menulis karangan. Seterusnya, hasrat kejayaan dan kriteria kejayaan. Bagi kursus EDUP 3053, Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, melibatkan HPK yang keempat, iaitu pelajar dapat menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Bagi kursus BMMB 3063, Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah, melibatkan HPK yang ketiga, iaitu pelajar dapat membanding beza pendekatan, strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Bagi kursus BMMB 3073, Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah, melibatkan HPK yang keempat, iaitu pelajar dapat menghasilkan rancangan pengajaran harian RPH Kemahiran Bahasa. Baiklah, kita teruskan kepada Big Idea. Big Idea ini yang dipilih adalah untuk menawarkan rangka kerja konsep ataupun menunjukkan rangka kerja konsep yang membolehkan pelajar meneroka jawapan kepada soalan-soalan penting yang melibatkan unit pengajian. Hal ini untuk membawa pelajar itu sendiri mencapai satu hasil pembelajaran yang lebih berkesan dan lebih bermakna. Jadi, idea yang dipilih bagi pelengkap ketiga-tiga kursus ini adalah teknologi pelengkap guru garis masa hadapan, yang mana idea tersebut telah membawa maksud berkenaan peranan guru itu sendiri yang bukan lagi masih mempraktikkan pendidikan tradisional tetapi sudah mula berada di dalam ruangan berkreativiti bersama teknologi untuk memanfaatkan pelajar. Jadi, persahabatan antara guru dan teknologi telah menjadi antara parameter ke arah pendidikan garis masa hadapan. Hal ini seperti mana digariskan oleh Agenda Davos 2022, iaitu terdapat 4 kontrak sosial baru pendidikan, iaitu yang pertama, teknologi, memanfaatkan teknologi. Yang kedua, interaksi, mengoptimumkan interaksi. Yang kedua adalah personality, dengan mewujudkan kandungan yang bersifat penyesuaian peribadi. Dan seterusnya, inclusivity, yang mana pelibatan dengan memaksimumkan pelibatan. Jadi, keempat-empat perkara tersebut telah benar-benar mengubah masa hadapan pendidikan dengan melahirkan generasi muda yang hebat berteknologi serta mampu bersaing di peringkat dunia.
Rentetan dari big idea yang dipilih, dapatlah kita menzahirkan kreativiti bersama teknologi, khususnya para guru pelajar yang sedang mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam mencari sumber dan bahan untuk menjayakan ketiga-tiga kerja kursus, dan ini telah mendapat respon positif berdasarkan maklum balas responden yang dicupilkan. Yang seperti yang tertera pada slide yang kami bentang. Dalam aspek big idea, perkara yang ingin dicapai ialah yang pertama, membentuk kreativiti guru yang berkemahiran tinggi dalam mengaplikasikan teknik dalam pendidikan. Dan kedua, membina sasiah guru yang kompeten dalam menerajui arus pendidikan era baharu. Baiklah, bagi essential question, yang pertama, bagaimanakah guru yang kritis dapat melahirkan murid cemerlang dalam bahasa Melayu? Yang kedua, bagaimanakah penggunaan kaedah pengajaran kritis dan kreatif, kritis dan interaktif dalam pelaksanaan PDP Bahasa Melayu? Dan seterusnya, bagaimanakah PDP Sekolah Negara Maju dapat menimbulkan keseronokan belajar murid mereka? Dan yang seterusnya, yang keempat, bagaimanakah konsep dan peranan teknologi dalam media? PDP dapat menyediakan guru untuk pengajaran dan pembelajaran. Dan seterusnya, bagaimanakah guru dapat menggunakan multimedia semasa merancang PDP? Dan yang terakhir adalah bagaimanakah guru versatile boleh memartabatkan bahasa Melayu di peringkat global? Baiklah, kita teruskan kepada senarai tugasan kursus. Bagi kursus yang pertama iaitu EDUP 3053, Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, terdapat 3 tugasan yang perlu dilakukan, iaitu tugasan pertama pembentangan kumpulan, tugasan kedua tugasan projek, dan tugasan ketiga iaitu penulisan esei. Subjek yang seterusnya ialah BMMB 3063, iaitu Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Okey, tugasan bagi subjek ini merangkumi penulisan esei dan juga tugasan berkumpulan, iaitu melaksanakan simulasi pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, untuk kursus BMMB 3073 iaitu Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah, terdapat 3 tugasan juga, iaitu tugasan pertama penulisan esei, tugasan kedua RPH, dan tugasan ketiga iaitu membina bahan belajar dan membentang. Baiklah, berikut merupakan salah satu contoh tugasan KPPB, tugasan kerja khusus KPPB, yang mana melibatkan ketiga-tiga kursus, dan tugasan tersebut akan dinilai mengikut kursus masing-masing. Seterusnya, elemen tugas kursus kami telah menggunakan 3E iaitu engagement, enhancement dan extension. Bagi engagement ataupun keterlibatan, kami telah melibatkan diri dengan teknologi, mendedahkan dengan teknologi, di mana kami mempelajari pelbagai jenis aplikasi untuk diaplikasi dalam proses pembelajaran kami, di mana kami menggunakan Google Docs untuk menyimpan data dan maklumat. Kemudian kami menggunakan Google Slide untuk membentang hasil tugasan kami. Kemudian bagi elemen kedua iaitu enhancement, kami telah menambah baik kemahiran kami, di mana kami telah menghasilkan RPH ataupun rancangan pengajaran harian berlandaskan model Azure dengan menggunakan aplikasi Canva dengan saiz A3, di mana di situ kami mendalami dengan lebih mendalam cara-cara menghasilkan poster yang lebih baik dan lebih menarik. Dan extension, setelah kami mendalami dengan mendalam mengenai teknologi, kami telah menggunakan kemahiran tersebut dengan mengikuti pertandingan-pertandingan, misalnya pertandingan inovasi. Di sini kami telah membentangkan hasil gamifikasi yang telah dicipta oleh kami sendiri, iaitu menggunakan Scratch. Jadi di sini gamifikasi Scratch boleh digunakan dalam PDP di dalam bilik darjah untuk menghasilkan sebuah suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Baiklah, seterusnya adalah teknologi maklumat dan komunikasi yang telah diaksikan dalam pembelajaran kami, LO, Digital Learning. Yang pertama, kami berjaya menerima sijil daripada syarikat Book Creator, di mana kami telah menjalani kursus secara percuma secara atas talian untuk mendalami dengan lebih mendalam mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam Book Creator. Yang kedua, kami telah menghasilkan tugasan tutorial dengan menggunakan elemen teknologi ataupun TMK dalam pembelajaran kami, di mana kami telah menghasilkan tutorial kami menggunakan aplikasi Canva. Dan yang ketiga, kami telah menggunakan aplikasi Flip sebagai medium untuk menggantikan aplikasi yang serupa ataupun mirip dengan aplikasi ini, iaitu TikTok, di mana kami telah menghasilkan sebuah video pengenalan diri dengan menggunakan aplikasi Flip. Bagi inovasi yang seterusnya, pertandingan deklamasi pantun peringkat IPG Ken telah dilaksanakan,
Dan kami telah menggunakan pantun yang dicipta sendiri untuk dipertandingkan dan berjaya mendapat tempat ketiga. Selain itu, inovasi yang telah kami sertai ialah pertanian kolokium dan pertanian inovasi COP, di mana kami telah membentangkan hasil scratch yang kami lakukan, iaitu sebuah gamifikasi yang digunakan sebagai elemen didik hibur bagi sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah bagi murid-murid tahun 3 dengan menggunakan ayat perintah sebagai dasar bagi pembikinan aplikasi ini. Dan kami berjaya mendapat anugerah inovasi terbaik tempat pertama. Selanjutnya, aspek yang di KPPB-kan dalam ketiga-tiga subjek ini adalah creative thinking ataupun pemikiran kritis. Creative thinking ditekankan supaya pelajar dapat meningkatkan kecekapan minda dalam menghasilkan idea baru, iaitu inovasi dalam penghasilan bahan multimedia interaktif dalam ketiga-tiga kerja kursus yang dilaksanakan. Oleh itu, antara kelebihan pengaplikasian KPPB adalah untuk meningkatkan kecekapan hasil pembelajaran serta mempelbagaikan strategi pembelajaran. Pembelajaran bermakna 6C. Yang pertama, karakter, iaitu sahsia. Kami sememangnya menerapkan kecekalan, ketekunan, ketabahan dan ketahanan dalam diri kami sepanjang melaksanakan tugasan yang diberikan. Yang kedua, citizenship, iaitu kewarganegaraan. Di sini kami dapat menyelesaikan masalah dunia sebenar yang kurang jelas dan kompleks. Yang ketiga, collaboration, iaitu kolaboratif, kemahiran interpersonal dan kumpulan. Di sini kami sememangnya banyak bekerja sebagai kumpulan dan tugasan yang kami diberikan pun di tugasan ketiga adalah tugasan secara berkumpulan. Dan yang keempat, communication, iaitu komunikasi. Berbagai mod komunikasi yang telah kami gunakan sepanjang kelas kami seperti Google Classroom, Google Meet dan juga grup WhatsApp. Dan seterusnya, creativity, iaitu creativity ya seperti kami mencipta BBM, iaitu gamifikasi menggunakan Wordwall, Gaming Lab, Quizzes, Kahoot dan juga Scratch. Seterusnya kami juga membentang menggunakan slides yang menarik seperti menggunakan template daripada Slides Go, Slides Mania dan juga Canva. Seterusnya yang keenam, critical thinking, iaitu pemikiran kritis. Di sini kami dapat mengenal pasti gamifikasi yang sesuai dengan standard kandungan yang dipilih. Terdapat 3 model pembelajaran pelajar. Yang pertama dari segi perhubungan, iaitu berlaku perbincangan antara pelajar dengan pelajar, perbincangan antara pelajar dengan pensyarah dan juga perbincangan antara pelajar dengan ibu bapa. Belajar cara belajar, pelajar akan melakukan pembelajaran kendiri setelah mendapat maklum balas daripada pensyarah mengenai tugasan. Yang ketiga, aspirasi. Terdapat Google Site mengenai kursus ini yang boleh diguna dan dirujuk oleh semua pelajar dan juga pensyarah. Terdapat 4 model reka bentuk pembelajaran. Yang pertama, amalan pedagogi, iaitu satu gabungan proses amalan pedagogi dan amalan inovatif yang baru muncul. Yang kedua, rakan pembelajaran, iaitu pensyarah, rakan sebaya, ibu bapa dan juga murid. Yang ketiga, persekitaran pembelajaran, iaitu persekitaran pembelajaran interaktif yang kami gunakan seperti Google Meet, Google Classroom, WhatsApp Group dan pemanfaatan digital, iaitu aplikasi digital yang telah kami gunakan seperti Google Classroom, Google Meet, grup WhatsApp dan juga. Baiklah, kita teruskan kepada faedah pelaksanaan KPPB. Yang pertama, dapat meringankan beban penyelesaian kerja khusus seperti mana tugasan-tugasan yang telah digabungkan tersebut, dan seterusnya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan juga dapat mencapai matlamat revolusi industri 4.0 yang mana sekarang kehidupan harian manusia telah dikongsi bersama robot yang dicipta khusus untuk mengoptimumkan keperluan dan keselesaan manusia. Dan yang terakhir, dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran interaktif yang mana pembelajaran masa kini sudah mementingkan bahan multimedia interaktif, iaitu kolaborasi antara guru dan teknologi. Seterusnya, cabaran dalam melaksanakan ialah yang pertama, capaian internet yang kurang stabil menyebabkan kesukaran dalam mencari maklumat. Yang kedua, penggunaan teknologi masa kini iaitu peranti yang amat canggih sehingga menyukarkan kami untuk menggunakan peranti tersebut dengan sebaiknya kerana kami memerlukan masa untuk fungsi yang terdapat pada peranti tersebut dengan lebih baik. Yang ketiga, motivasi, iaitu di mana kami disogokkan dengan pelbagai perkara lain yang menyebabkan motivasi semakin hari semakin menurun kerana desakan due date ataupun tarikh akhir sesuatu projek. Jadi motivasi agak turun naik. Dan yang seterusnya, kemahiran dan kefahaman guru, di mana kemahiran dan kefahaman guru yang tidak begitu mendalam ataupun tidak begitu baik menyebabkan kesukaran dalam melaksanakan PPB. Antara cadangan penambahbaikan ialah dengan membuat penyelidikan untuk tingkatkan penggunaan teknologi dengan interaktif. Yang kedua,
melaksanakan soal selidik dan juga menambah strategi pelaksanaan untuk dijadikan sebagai rujukan pada masa hadapan.